Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Aduh, ni mesti tak bangun lagi ni. Suara macam bangun tidur je. Okay. Sorry lah kacau hari minggu awak sebab apa-apa pun cuti hari ni, kelas hari ni memang kena ganti juga nanti. So saya ganti siap-siap lah supaya tak ada hutang lah kat awak. Okay. So saya memandangkan kita dah belajar 2 bab minggu lepas. Okay. So bab 1 dengan bab 2 itu pengenalan untuk kuih tradisional dengan kuih tradisional Melayu kan. So kita akan ada penilaian lah sebab dalam RSL awak ada 2 penilaian untuk teori, iaitu masa pengenalan ni dengan yang kedua pengenalan masa kuih tradisi Cina. So saya nak bagi awak siap-siap lah. Sebelum cikgu nak bagi awak soalan tu dulu, cikgu akan bagi dalam bentuk Google Form lah, tak bagi dalam Word. Okay, so cikgu nak pastikan awak semua jawab lah. Dalam soalan tu dia ada 2 bahagian. So kita buka dah dulu saya share sekejap. Okay, nampak tak? Tak nampak Nampak Okey, ni adalah penilaian pengetahuan 1 untuk subjek kuih tradisi. Okey. So, dalam ni dia ada 2 section. Cikgu bagi tahu siap-siap lah macam mana. Okey, ada 2 section which is section 1 dia ada markah 15. Dalam markah 15 tu semua ni benda ni kalau tak ada jawapan pilihan jawapan tau. Semua ni tulis tangan kalau kita bagi kertas. Tapi dalam Google Form ni awak kena type semua. Okay. So dalam ni dia akan nyatakan soalan pertama apa, nyatakan maksud kuih tempatan apa. Yang kedua lepas tu awak tengok by markah lah. Okay. Kalau markah dia 2, so awak kena huraikan lah. Panjang sikit. Markah dia apa itu kuih tempatan. Yang kedua ni, ini adalah penyertaan fungsi dia. So, kat sini saya nak awak bagi apa bahan yang fungsinya seperti yang dinyatakan dalam penyertaan fungsi ni. 2 markah. Jadi, ada 2 soalan, 1 markah untuk 1 jawapan. Hanya kalau dia cakap nyatakan, just nyatakan sahaja. Tak perlu huraian. Okay? Awak tengok based on dengan markah juga. So, yang ketiga, ni adalah langkah-langkah untuk penyediaan kuih badai. Itu ada juga kan pengenalan tu kita cerita semua pasal kuih. Kuih Melayu, kuih Cina, kuih India. So, kita ada juga sentuh sikit pasal kuih badai. Jadi ni adalah langkah-langkah dia. So, awak kena susun balik sebab berdasarkan susunan A, B, C sampai F tu dia tidak teratur, tidak tersusun. Jadi awak kena susunkan betul-betul lah. Yang pertama apa, sebab daripada sini saya dah nyatakan B merupakan langkah 1 dan E adalah langkah 3 dan D langkah yang ke-6. So, langkah 1, 3 dan 6 dah ada. Jadi, awak kena cari langkah 2, 4 dan 5 sahaja. Daripada penyertaan langkah ni. Faham ke? Tidur ke? Faham So, yang ni pun sama. Yang keempat ada 3 markah. Just nyatakan je. Tak susah pun. Nyatakan apa kegunaan peralatan tersebut. Ni kegunaan dia. Just nyatakan sahaja. Yang kelima, ada 3 markah sahaja. Ciri-ciri kuih tempatan.
Okey, apa ciri-ciri kuih tempatan? Jadi saya share nota sebelum ni yang saya gunakan. Awak bolehlah rujuk. Kemudian yang keenam adalah ciri-ciri kuih kaedah memasak. Hari tu kita ada belajar pasal kaedah memasak. Memasak kaedah apa je ada yang kaedah memasak hari tu? Kaedah apa? Apa antara lagi? Mengukur je ke dalam kuih tempatan? Nak pik lama lah. Macam ni, diam ni. Awak pik. Apa je? Kaedah memasak. Merebus. Menggoreng. Mengukus lagi. Okey, terima kasih. So, next untuk bahagian B. Bahagian B ni untuk soalan kebat lah dulu. Kemahiran asas tinggi yang orang cakap. Tak adalah tinggi mana. Just awak open your mind, okay? Bila ada sesuatu situasi, which is ni adalah graf yang menunjukkan jualan kuih tempatan minggu hospitality di KBDS Haji. So di sini dia ada tunjukkanlah jenis-jenis kuih tu, tanam cuci, kadipat pusing, pulut panggang, puding sagu gula Melaka. Okey. Ni graf dia. So dia tanya, nyatakan dessert yang mendapat sambutan tertinggi dan yang terendah pada ruangan yang disediakan. Ada 2 markah. Maksudnya yang tertinggi 1, yang terendah 1. So awak nyatakan based on this graph. Okay. So yang kedua, nyatakan sebab yang mungkin menjadikan dessert pada ruangan jawapan yang anda telah nyatakan di atas mendapat sambutan tertinggi. Kuih apa yang awak nyatakan sambutan tertinggi? Awak nyatakan kenapa kuih tersebut mendapat sambutan. Ni awak fikir sendirilah macam logik. Jawapannya saya nak yang logik. Jangan pelik-pelik lah pula kan. Okay. So kalau dia ada 2 markah, so nyatakan 2 sebab kenapa mendapat sambutan. So yang ketiga, sekiranya produk yang anda nyatakan di A mendapat sambutan terendah. Okey. Dan tidak habis dijual. Nyatakan 2 makanan lain. Apa yang makanan lain? Kuih tradisi lain yang boleh dihasilkan daripada produk tersebut dan terangkan cara menyediakannya. Cara menyediakannya, saya nak akan 6 markah kan. So dia nak 2 makanan kan. So maksudnya satu makanan tu ada 2 point. Contoh ni kalau yang tak berkaitan lah. Aiskrim Malaysia. Okay. Kenapa Cak Azul cara penyediaannya macam mana? Contoh pembungkusan yang lebih menarik, mengisi kuantiti yang penuh, menggunakan warna yang terang, cerah, macam tu. Okey? Macam tu jugalah untuk kuih-kuih yang lain. Jelas ke? Okey. Yang ni untuk pengetahuan 1. So nanti kita akan bincangkan balik lah. Okey. Saya harap semua jelas. So hari ni kita akan buat soalan ni. Hari ni awak balik tak tahu lagi kan pukul berapa sampai pukul berapa? Anyone? Ada yang nak balik pagi ni ke? Sebab saya kalau boleh saya nak bagi masa 1 jam sahaja. Boleh? Boleh ke?